أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni insya-Allah kita akan teruskan perbincangan kita dan juga kelas asas tajwid Quranul Karim untuk kita sama-sama tambahkan lagi ilmu pengetahuan kita dan juga tambahkan lagi ilmu tajwid kita ya, secara membacanya. Teorinya alhamdulillah kita pun dah lama mari kita dah bincang, kita dah belajar alhamdulillah. Ada antara kita masya-Allah sangat-sangat mahir. Dan ada antara kita memang dah boleh mengajar orang pun. Dah boleh kongsi dengan orang pun ilmu-ilmu dan juga teori-teori ilmu tajwid. Tetapi tak menjadi ruginya kalau kita ulang kaji bersama dan juga kita mencari lebih mantap lagi, lebih kemas lagi dan lebih sempurna lagi ilmu kita. Okey, sebagai pembukaan kelas kita pada malam ini, saya rasa kita nak kena ulang balik muka surat yang minggu lepas sebab kita tertinggal rekod. Tapi tak apa, minggu ni kita tak keluarkan hukum pada awal, kita keluarkan hukum pada tengah-tengah lah. Tapi kita nak kena rekod balik. Sekarang ni dah tekan rekod dah, awal-awal tekan rekod dah, takut terlepas pula. Jadi saya akan share kita punya bacaan kita pada malam ini. Muka surat yang ke Okey, muka surat yang sama yang minggu lepas muka surat yang ke-36. Tak silap saya kita dah keluarkan hukum ayat 225, 226, 227. Jadi malam ni mungkin kita keluar hukum 228 lah. Tapi kita bacalah daripada awal dan kita mulakan dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن
بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Baik, Alhamdulillah. Selesai kita membaca muka surat 36 suratul Baqarah. Dari ayat 225 sampai 230. Dan sebenarnya muka surat ini kepada yang baru masuk, muka surat ini adalah muka surat yang minggu lepas kita pun dah bacanya dan kita pun dah bahas sebahagian dan kita dah syarah sebahagiannya. Jadi malam ni kita ulang balik sikit sebab minggu lepas tak terakam, tak terrekod. Jadi saya rasa rugi sebab dalam kita punya simpanan YouTube kita muka surat adalah bersusun daripada awal Baqarah, tiba-tiba muka surat ni tak ada pula dalam rakaman, sayang juga biar kita rakam bersama daripada awal Baqarah sampai tak tahulah rezeki kita sampai mana, biar setiap muka surat tu ada, manalah tahu masa akan datang nanti kita nak rujuk, kita nak patah balik tengok kan, insya-Allah selagi mana YouTube itu boleh kita pakai, boleh kita guna, insya-Allah di situlah tersimpannya rakaman-rakaman kita daripada awal kita buat kelas. Malam ni merupakan rakaman yang ke-118. 118 minggu. Sebenarnya mungkin lebih sebab ada jugalah kelas-kelas yang tak terakam, ada yang lepas, ada yang terlupa, ada yang memang waktu saya keluar saya tak bawa laptop, tak boleh rakam. Jadi insya-Allah doakan saya alhamdulillah atas sokongan dan juga saya cerita di sini barang tak dapat lagi. Cuma dia punya keperluan dan juga belanja tu, wangnya dan fulusnya alhamdulillah dah sampai lebih kepada saya setelah saya menyuarakan satu suara yang kecil je kepada beberapa seorang, dua orang je. Alhamdulillah dah dapat bajet untuk dapatkan gadget yang lebih jelas lah insya-Allah. Sebab saya alhamdulillah sekongsi di sinilah infak yang diberikan banyaklah kita gunakan untuk fisabilillah lah, untuk kelas-kelas kita. Macam laptop ni yang saya sedang pakai ni memang beli mata-mata untuk kelas. Daripada awal saya koyak plastiknya sampai sekarang memang gunakan untuk kelas, segala kelas online saya lah. Alhamdulillah memang dah masuk tahun yang keempat ni, lasak sangat-sangat, tapi dah penuh memori dia, dah sebab rakaman semua masuk dalam tu.
Jadi alhamdulillah bila dapat bajet baru ni, alhamdulillah, insya-Allah untuk kita lebih lagi ke depan, lebih lagi lah memudahkan. Semoga Allah murahkan rezeki sahabat-sahabat ataupun ahli-ahli grup kita yang bermurah hati untuk menyokong lagi lah untuk berjalan dengan lancar kelas-kelas kita. Okey. Jadi mungkin malam ni terus kita masuk dalam ayat yang ke-20 228 228 kita akan keluarkan hukum-hukumnya insya-Allah. Seperti biasa kaedah kita masih yang sama. Insya-Allah kalau kita rasa kaedah ini masih berkesan, insya-Allah kita akan teruskan lagi. Mungkin sampai habis juzuk 3 ataupun habis surah Al-Baqarah, mungkin kalau kita ada rezeki ke depan lagi. Jadi insya-Allah saya akan cuba fikirkan apa gaya dan kaedah yang boleh membantu tajwid kita. Sedia maklum kita, tajwid ni dia macam-macam cara lah kita boleh kekalkan dan kita boleh suburkan dan juga kita boleh kembangkan dan kita majukan dalam dada kita. Apa-apa ilmu sebenarnya, apa-apa ilmu masing-masing ada gaya dan cara tersendiri, cara yang sesuai. Sekiranya kita amalkan dan kita cuba praktikkan, insya-Allah ilmu itu semakin maju dan semakin subur. Tetapi kalaulah ilmu itu tak disiram ataupun tak dijaga, tak dibelai, tak dibela, nanti dia akan semakin merosot ataupun dia akan semakin kurang. Akhirnya dia boleh hilang sebenarnya. Dia boleh hilang. Itulah sifat ilmu yang kadang-kadang singgah sementara dalam ingatan kita. Kalau kita tak hargainya dan kita tak pedulikannya dan kita tak bagi masa untuknya, dia pun tak nak duduk kan, dia pun tak nak kawan dengan kita. Begitulah insya-Allah. Tapi tajwid alhamdulillah antara ilmu yang sangat rapat dengan kita, sebab hari-hari kita baca Quran. Itu sangat-sangat membantu sebenarnya untuk kita nak jaga tajwid kita. Sangat-sangat suasana kita sebagai muslim dan muslimah sangat-sangat membantu, sebab hari-hari kita baca Quran. Dan setiap kali kita baca Quran, walaupun tak ada kelas tajwid, tajwid ada bersama kita baca Al-Quran. Paling tidaknya dalam solat lah, kan? Dalam solat baca Fatihah, kita ingat tajwid, kita ingat mad asli, kita ingat ma'aril sukun. Dia senantiasa ada bersama kita. Ini perasan tak perasan je kita. Ataupun ambil tahu ataupun tidak. Kadang-kadang bukan sekadar dalam solat sahaja, kadang-kadang di luar solat ada masanya kita baca Quran sendiri, baca Quran dengan keluarga, baca Quran dengan kawan-kawan, rakan-rakan di masjid, di mana-mana. Ada tajwid di situ. Okey, kadang-kadang tak semestinya kita baca, kita mendengar. TV kita, radio kita ataupun dalam handphone kita, macam-macam gadget sekarang ni ada dengarnya Al-Quran, datangnya tajwid bersama. Jadi sebenarnya kehidupan kita harian kita memang sangat-sangat membantu untuk kita suburkan tajwid dalam diri kita ataupun tajwid kita punya. Tajwid masing-masing tu. Kita ada dua istilah baru. Istilah Qurani, Quran masing-masing. Tajwidi, tajwid masing-masing. Ini istilah daripada saya ni. Saya reka insya-Allah tak jadikan masalah lah. Maksud saya Qurani, Quran masing-masing. Semenjak kita belajar Quran sampai hujung usia kita, Quran kita yang jaganya, kita yang majukannya, kita yang peliharanya, kita yang usaha untuk jadikan Quran kita itu, Quran dalam dada kita, Quran dalam bacaan kita, Quran dalam hafazan kita yang terbaik, sebaik-baik mungkin kita. Itu maksudnya Quran masing-masing. Tajwidi pun sama juga, sebab Quran itu dah masing-masing, tajwid dia akan datang bersama Quran tadilah. Jadi masing-masing lah pelihara, masing-masing lah majukan, masing-masing mantapkan tajwid itu daripada awal kita kenal hukum tajwid sampai akhir kita belajar tajwid nanti tak tahu bila. Biarlah tajwid kita masing-masing itu sebaik-baik mungkin kita cuba majukan. Kita cuba majukan. Siapa lagi kalau bukan kita? Tak ada orang. Kawan-kawan kita mungkin boleh bantu sikit-sikit lah, tapi nak harapkan dia tidak, kita sendiri yang majukannya insya-Allah. Jadi saya yakin semua yang datang, yang dapat bersama kita pada kelas ini ataupun kelas-kelas yang selepas akan datang semuanya, saya yakin sangat-sangat semuanya adalah
antara usaha-usaha yang bersungguhnya untuk tidak melepaskan peluang supaya tajwid akan menjadi yang terbaik insya-Allah. Okey, kaedah yang sama juga kita akan keluarkan mengikut petak-petak yang saya akan tandakan pada malam ini, bermula dengan perkataan wal mutallaqatu, wal mutallaqatu. Cuba kita tengok di sini apa ada wal mutallaqatu. Okey, wal mutallaqatu petak yang pertama cuba kita bahaskan. Okey, siapa nak ambil bahagian silakan. Cuba Ustaz. Okey, silakan. Ustaz, Okey, saya dengar suara Cik Mat dulu. Okey, Cik Mat silakan. Okey, cuba. Alif lam pemaria ke alif lam. Lepas tu to huruf istilah. Untuk lam tu nak ada. Ustaz, lam kiri kanan dia huruf istilah. To dengan kof. Kof. Habis tu lam. Lam tu jangan terlampau tolong jadi jelas. Jadi Betul. habis ko tu makna asli kan. Okey, Cik Mat dah mulakan. Maknanya mulakan permulaan malam ni dengan sifatul huruf. Mula dengan wa lagi. Huruf wa hendaklah ditipiskan sebab dianya istifal ataupun bukannya termasuk dalam huruf yang tebal. Walaupun dia mula dengan muncung mulut tapi kita kena kawal supaya tidak bunyi wa, wal, wal. Tapi dibantu oleh alif lam qamariyah sebab lam qamari ni lam tipis, lam tarqiq. Jadi wal. Selalunya wa ni akan terpengaruh dengan sekiranya dia mula dengan wa, lepas pada wa tu ada huruf istialat macam waqad, wadha, wadha. Kalau huruf dha lepas pada huruf wa tu ada huruf tebal, kena jaga-jaga. Kalau tidak dia pengaruh, dia akan tebalkan huruf wa tu. Sebab wa tu dah lah dekat muncung mulut. Bila ada je kawan dengan yang tebal terus dia akan jadi tebal. Mudah sangat dia terpengaruh. Okey, apa yang menarik dalam petak ni adalah seperti mana disebut oleh Cik Mat tadi, kita ada huruf ta. Ingat huruf ta ni huruf yang paling tebal, dan juga huruf qaf. Qaf ni huruf antara huruf yang tebal yang kena selalu jaga tebal. Kedua-dua huruf ni tebal. Di tengah-tengah antara tebal ta dengan tebal qaf ada huruf lam. Lam hanya pada lam lafzul jalalah yang al-masbuq, yang awal, yang sebelumnya bahagian atas, bahagian depan sahaja yang dibaca dengan la. Selain pada tu, lam semua dibaca dengan la. Jadi di sini disebabkan kiri kanannya tebal, wal mutallaqatu. Jadi kena betul-betul jaga di sini. Ta tebal, lam tipis, qa tebal, tu tipis balik. Jadi tebal, tipis, tebal, tipis. Ini seronoknya bila kita boleh ikhraju kullu harfin min makhrajihi. Kita berjaya keluarkan setiap huruf di tempatnya serta kita berikan segala sifat-sifat tebal dan tipisnya, maka kita akan nampak susunan sebutan itu sangat-sangat tertib. Okey, saya rasa tak ada masalah yang ini. Terus kita ambil petak yang kedua, iaitulah huruf yatarabbasna. Yatarabbasna. Kita tengok ada apa. Petak yang berikutnya, petak yang ini siapa yang ambil? Okey, petak yang kedua, silakan. Tak ada. tak ada hukum kat situ. Okey, tak ada hukum. Okey, jadi dah ambil maknanya dalam petak yang kedua tak ada hukum. Okey, kalau tak ada hukum, mungkin ada perkara yang saya maksudkan di sini, huruf-hurufnya, tebal nipisnya, apa yang perlu kita jaga. Okey, jadi kita dah sebenarnya
dah pergi kepada kelas yang lebih ke depan lah. Dulu-dulu kita hanya mencari hukum yang basic sangat-sangat. Contohnya kita nak cari dengung-dengung, mat-mat, qalqalah, semua kita cari yang fokus kan. Sekarang ni kita dah ke depan sikit sebab dalam kelas kita ni masya-Allah ada guru-guru tajwid, ada guru-guru Quran dan ada guru-guru tadika dan ada guru macam-macam lah. Dan ada yang baru nak kenal dan ada yang dah kenal. Jadi kita nak pelbagaikan tak nak yang mudah sangat dan tak nak yang sangat-sangat mendalam. Kita cuba campur lah. Kita cari jalan tengah untuk semua boleh dapat manfaat. Jadi bab sifat, bab sifat dengan bab makhraj ini sebenarnya berat jugalah bagi yang baru, tapi biasakan dengar dulu, insya-Allah lama-lama kita boleh faham. Okey, jadi kalau tengok di sini memang tak ada apa-apa hukum, ra tebal. Cuma kalau nak cari tempat yang perlu kita jaga di sini adalah huruf sad. Sad di sini sangat-sangat sensitif. Kena jaga supaya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Bila kita terlalu tipis, dia akan menyerupai makhraj sin. Yatarabbas, bas. Dia ada sifat safir, dia ada sifat hams. Tepat huruf sa dengan sin ini dia dekat sangat. Dia akan bersama dengan kedua-dua huruf ni bersama pada kebanyakan sifat, tetapi dia ada berpisah ataupun tak samanya beberapa sifat. Antaranya dari segi huruf isti'la'nya, sad termasuk huruf isti'la', sifat isti'la' tebal, sin tidak termasuk isti'la'. Jadi di situ akan memisahkan dan akan membezakan. Walaupun huruf sad ini ada sifat hams, ada sifat safir, tetapi dia tak ada sifat istifal yang tipisnya. Ada sin pula, dia ada sifat istifal. Dia tak ada sifat isti'la'. Ini dari segi sifat. Yatarabbasna, basna. Okey. Mungkin kadang-kadang kita terlampau nak bezakan dengan sin sampai kita muncung mulut sangat, itu pun tak nak juga. Yatarabbasna, basna. Sebab apa? Siapa boleh jawab? Sebab apa kita tak boleh muncung mulut sangat untuk tebalkan sad? Siapa ada jawapan? Ustaz, mungkin nanti sebab banyak terikut, Ustaz. Sebab banyak terikut. Okey. Haji Syarif, macam mana? Takut tebal kan? Dia jadi tebal lah. Ba jadi tebal, bos. Jadi dia bunyi macam bos lah. Okey, tak apa. Kalau macam tu, relaxkan ba dulu, baru muncung mulut untuk sad. Yatarabba, lepas baru muncung mulut. Yatarabbasna. Boleh je. Kalau nak jaga supaya ba ini tak terikut sad, tapi bila dah sebut ba secara tipisnya, baru muncung mulut. Boleh je, maknanya nak kena jaga-jagalah. Seperti mana tadilah ada huruf tebal tipis kan. Tapi di sini ada jawapan lain, kenapa sad ini tak perlu dan tak boleh kita nak muncung mulut sangat. Saya rasa sebab dia bukan huruf BB. Ya, bagus, masya-Allah je baru. Sebab dia bukan huruf BB. Sad tak ada kena-mengena dengan BB. BB tak ada masuk campur dengan nak mengeluarkan huruf sad. Itu jawapan yang paling tepat sekali. Sad ini, kalau kita mahir dan kita memang boleh membezakan dan meletakkan sad itu di tempatnya dengan sifatnya sekali, maka bibir mulut tak bergerak pun. Bibir mulut tak masuk campur pun. Tapi pernahlah dulu-dulu awal-awal yang belajar dengan saya pernah ambil jalan mudah dan kaedah sementara kepada sesetengah qari-qariah kita. Dan untuk beberapa huruf yang agak susah untuk kita nak tebal tipiskan, saya ambil jalan mudah sementara saya kata muncung mulut. Akan membantu tebalnya huruf itu walaupun huruf itu bukannya makhraj bibir mulut. Contohnya kan, kalaulah seseorang itu memang bahaya ataupun kekurangannya ada pada huruf qaf. Ada pada huruf qaf. Qaf tempat keluarnya di pangkal lidah. Belakang sekali. Di pangkal lidah tempat keluarnya. Jadi bila kita suruh dia keluarkan qaf, kadang-kadang banyak-banyak masanya, banyak-banyak kalinya dia akan bertukar dengan huruf kaf.
Mustaqim. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi macam mana nak cakap dengan dia? Bila kita dah terangkan qaf kedudukannya lain, kaf kedudukan yang lain, qaf sifatnya tebal, kaf sifatnya tebal, dia hanya boleh faham, tapi dia tak boleh membayangkan kedudukan itu supaya dia nak membezakan. Jadi bila baca masih lagi kad kad qala sedangkan qala. Okey. Ini antara huruf yang saya sementara bagikan kaedah supaya tidak teruk sangat bertukar terus dengan huruf kaf. Saya kata bila muncung mulut akan membantu qaf itu jadi tebal. Mustaqim, muncung mulut. Padahal muncung mulut tu tak ada kena mengena dengan huruf qaf sebab qaf tu jauh sangat di pangkal lidah. Sementara nak sampai ke bibir mulut tu ada 2 kilo kot. Kan? Jadi sepatutnya tak ada kena mengena dengan muncung mulut tu. Tapi insya-Allah bila kita dah mahir, kita tak perlu lagi muncung mulut. Di sini pun sama juga. Yatarabbas basna. Sad ini tak ada tergerak bibir mulut pun boleh kita tebalkan dan kita boleh bezakan dengan huruf sin. Okey. Na macam biasa tak ada masalah. Kita tak ada masalah dengan huruf na insya-Allah. Okey, petak yang berikutnya adalah petak bi anfusihinna. Okey. Okey, ada apa anfusihinna, silakan. Boleh nampak tanda-tanda saya dekat skrin? Boleh. Okey. Boleh insya-Allah. Terima kasih. Okey, ada apa dekat bi anfusihinna, petak yang ketiga? Fadhalu. Siapa nak ambil? Cuba. Okey, Haji Samad, masya-Allah. Tafadhal. Ya. Yang bi anfusihinna, so alif nun tu ilfa hakiki. Mana? Yang bi alif nun tu ilfa hakiki kan. Alif nun ke nun dengan fa? Nun apa? Nun dengan fa. Ni nun dengan fa. Jadi inilah antara Okey, Haji Samad, saya perhatikan ilmu tajwidnya insya-Allah tak kurang hebatnya juga. Masya-Allah adalah. Tetapi kadang-kadang cara nak sebutkan itu kadang-kadang belum tepat lagi. Jadi di sinilah faedahnya bila kita tambahkan lagi cara sebab itu untuk tahsin muslimat kami dah buat satu muafakat satu bersepakatan antara kita. Ada malam kita baca, kita keluarkan huruf kita keluarkan satu persatu tajwid setiap ayat. Jadi saya galakkan sangat-sangat untuk kita nak sebutkan hukum tajwid itu biar kita sebut betul-betul dengan kalau dengung betul-betul, kalau mat betul-betul. Dan kita tujukan kepada hukum itu sahaja. Jangan kita campur baca satu ayat, 2 baris, nak cerita izhar halqi je. Tapi baca 3 perkataan ataupun 5 perkataan. Jadi itu confused dan tak fokus. Contohnya segini, kalau Haji Samad dan yang lain, contohnya perkataan bi anfusihinna, sekarang ni nak cerita pasal ikhfa haqiqi kan. Jadi cukup hanya baca bi anfu gitu. Bi anfu sihinna, jangan baca lagi. Sebab kita nak perkenalkan satu persatu kan. Bi anfu, baru kita sebut di sini nun mati bertemu dengan fa, hukumnya ikhfa halqi. Dan selalunya dalam hukum nun mati dan juga mim mati, hanya nun dan mim mati yang ada kait dengan hukum itu. Huruf yang sebelumnya memang kadang-kadang kita dengung bermula daripada a. Kita bermula daripada a lagi. Anfu, sebab itu Haji Samad sebut tadi hamzah dengan anfu. Macam tu. Ataupun hamzah dengan nun. Jadi memang kita sebut daripada a, tapi sebenarnya a tak ada kena mengena dengan hukum. Kalau tak ada a pun dia boleh jadi hukum juga, tetapi kena ada huruf lain lah. Jadi di sini nun mati bertemu dengan fa, hukumnya ikhfa
ikhfa haqiqi. Okey. Faham. Okey. Okey, lagi Haji Samad ada lagi? Yang sambungannya tu ah, hin. Hin itu idgham diguna. Idgham bi gunnah. Okey, macam mana kita nak kenal idgham bi gunnah? Um, Kita huruf-huruf hati bertemu dengan nun. Huruf ha bertemu dengan nun maka hukumnya idgham bi gunnah. Ya. Hmm. Adakah anda yakin? Yang itu yang saya tak. Bila soalan macam tu macam ada sesuatu je kan. Okey, ha. Okey, selalunya yang bertemu ni selalunya mati Haji Samad. Ha ni masih hidup lagi Haji. Belum almarhum lagi lah. Selalunya yang nak jadi hukum nun mati, mim mati. Di sini ha ni hidup. Macam mana dia nak jumpa jadi hukum? Hidup dengan hidup dia tak jadi hukum. Dalam qiraah lain boleh. Dalam qiraah Susi nanti kalau kita belajar Abu Amr Susi, kalau hidup sama hidup, dia jadi idgham mutamathilain kabir. Boleh kita boleh kita idgham. Itu hukum lain ataupun bacaan lain. Bacaan kita yang nak jadikan hukum mesti yang mati bertemu dengan hidup. Jadi di sini ha itu tak ada kena-mengena dengan hukum. Memang nun itu ada hukum tapi nun ini sendirinya hukum. Iaitulah nun yang ada sabdu Tasdid. atau mim yang ada sabdu. Ingat tak Haji Samad? Nun sabdu, mim sabdu ataupun namanya nun musyaddadah, mim musyaddadah hukumnya apa? Wajibul gunnah. Wajib dengung. Okey, wajib dengung. Okey. Dan perlu saya sebut di sini. Wajibul gunnah ni ataupun hukum dengung ni, hukum wajibul gunnah ni memang kita kalau boleh biarkan hukum ini antara hukum yang sangat-sangat basic bagi kita ataupun hadiah dalam poket kita lah. Siapa-siapa yang baca Quran genggamkan ataupun orang kata gigit dengan gigi gerham seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW, apa sahaja kebaikan dalam Islam, dalam hukum-hukum ataupun dalam ilmu agama, bila kita jumpa gigit dengan gigi gerham supaya tak terlepas ataupun tak hilang. Ini pun sama juga. Gigitlah dengan gigi gerham. Selagi mana ada selagi mana ada gigi. Okey, maksudnya di sini bersungguh-sungguh simpan dalam ingatan setiap nun yang ada sabdu, kan nun sabdunya kan. Lepas tu mim yang ada sabdu, biar dalam poket kita ataupun dalam ingatan kita buat selama-lamanya. Lagi-lagi waktu kita baca, kita jumpa nun ada sabdu, min ada sabdu ini, ingat selalunya kita nak kena lengkapkan dua harakat dengungnya sebab hukumnya wajib dengung. Sebab dinah satu-satunya dengungnya wajib. Wajib kena cukup dua harakat. Walaupun hukum-hukum dengung lain pun wajib juga. Idgham ma'al gunnah wajib dengung dua harakat. Iqlab wajib dengung dua harakat. Ikhfa wajib dengung dua harakat. Idgham mithlain saghir, ikhfa syafawi, semua wajib dengung dua harakat. Tapi yang nun ada sabdu, yang mim ada sabdu, dah nama dia wajib. Maknanya sepatutnya insya-Allah kita dah tak confuse dengan yang lain sebab memang namanya special, dah wajib dengung dua harakat dan pecaman dia, petanda dia sangat-sangat mudah. Setiap nun yang ada sabdu, setiap mim yang ada sabdu, hukumnya wajib dengung. Jadi sangat-sangat mudah untuk kita hiasilah bacaan kita setiap kali jumpa nun musyaddad, nun sabdu, mim musyaddad, mim sabdu dengan dengung dua harakat. Baik, alhamdulillah. Kalau lebih sikit boleh tak? Sengaja tak boleh. Sengaja tak boleh. Kalau okey, hukum dengung dua harakat memang okey macam ni. Dengung dua harakat memang dia tak boleh nak lebih sedap-sedap kita suka-suka kita. Bila tarik lebih sikit seronok. Itu tak boleh. Hukum tetap hukum. Dia ada garisannya. Cuma dia ada longgar sedikit banding dengan mad.
Mat ni kalau dua, lebih sikit terus jadi mat lain. Dia jadi hukum lain. Dia ada ambil hak lain. Hak mat lain ataupun hak hukum lain. Tapi dengung kalau lebih sikit dia tak melanggar masuk pagar orang ataupun masuk hukum lain, dia tak ambil hak lain. Cuma kita anggapkan yang lebih itu dalam proses untuk kita nak mantapkan dua harakat itu betul-betul cukup dua harakat. Jadi selalunya saya nasihatkan siapa yang dengungnya tu masih lagi tak stabil, masih lagi tak kuat, tak confirm, lajak pun tak apa. Maksudnya tarik lebih sikit supaya ada dengung. Daripada asyik kurang je dua rakaat, biar lebih selamat daripada kurang. Itu maksud saya. Tanya sikit boleh lah Ustaz. Tanya sikit Okey, boleh tak, Ustaz? silakan Jimarul. Ustaz, Dengung huruf yang dikatakan dengung tu kat hidung kan. Tapi kalau ada kita baca macam tersengau macam mana? Dengung tu ada bunyi sengau sikit. Okey, sifat sengau ataupun bunyi sengau tu memang kira bunyi yang tak diminati ataupun tak diundang sebenarnya. Kita pun tak nak, kalau boleh kita semua pembaca nak elakkan. Kadang-kadang dia datang sendiri. Kadang-kadang memang kita punya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita sifat itu sementara untuk kita nak kawal, untuk kita nak jaga supaya kita tak terus sengau. Jadi kalau ada sifat kita semula jadinya ataupun kita tak mampu nak elakkan, memang terima sajalah. Tapi kalau orang itu bercakap elok je, tapi bila dengung je dia sengau, atau bila dengung je macam dia menekan lebih. Jadi di situ dia nak kena jagalah, dia nak kena perbetulkanlah. Itu amalan ataupun perbuatan yang salah pada dengung. Dengung dia tak nak sengau, dia tak nak bunyi dalam sangat sampai hilang sifat khaysyum itu. Sifat khaysyum. Ustaz boleh tambah sikit tak? Okey, silakan. Itu huruf fa di situ. Sebutan fa. Fa itu huruf hamas. Jadi kadang-kadang nak keluarkan perkataan fa tu macam keluar angin sikit. Fa. Ada dua cara kat situ. Jadi sebutan dia ada keluar angin kat situ ke atau fusihin fa tu. Okey. Okey, maknanya Abah nak fokuskan kepada huruf fa. Okey. Yeah. Huruf fa, huruf pertama dalam sifat hams, susunan dalam 10 huruf fahathahu syakhsun sakata. Fa, ha, ta, ha, sya, kha, sa, sin, kata. 10 huruf ini untuk sifat hams dalam sifatul huruf. Semuanya huruf yang bersifat dengan sifat bisikan. Waktu kita nak sebut dia macam ada sifat bisik, membisik ataupun dia terkeluar angin sebelum kita nak menyebutkan huruf itu. Okey, sifat hams ini dia berfungsi ataupun dia berlaku pada huruf yang berbaris dan yang tak berbaris. Tetapi dalam 10 huruf hamas ini ataupun hams itu ada yang kuat, ada yang perlahan, dan ada yang jelas, ada yang kurang jelas. Bisikan tu dia tak sama semuanya. Dan antara huruf hams yang berbaris dengan huruf hams yang tak berbaris, maksudnya yang baris mati, baris mati lebih jelas bisikan itu. Di sini huruf fa di sini walaupun dia huruf hams tapi dia berbaris. Untuk kita nak bisik tu dia ada sedikit sahaja. Seolah-olah tak perasan pun kalau kita baca sambung. Sikit sangat. Sebab di situ pun kita tak ada tempoh untuk nak perhatikan. Tak ada tempoh. Sebab itu dia tak ada can untuk seseorang itu perhatikan fa kita ada hamas ataupun tidak di sini. Dia tak ada masa sebenarnya. Sebab kita cepat daripada dengung, fa terus kita pindah kepada huruf sin. Jadi memang ulama tajwid dia tak ambil berat ataupun dia tak pegang sangat pada huruf hams yang berbaris. Jadi kalau seseorang itu baca huruf hams yang berbaris, tak jelas dia punya hamsnya, tak begitu terang kesalahannya. Kecuali pembaca tu sendiri, dia sendiri rasa tak ada hams, dia kena patah balik, datangkan hams. Contohnya bi'ampus pu, contohnya langsung tak ada makhraj fa, langsung tak ada bisikan. Kalau dia terasa, dia sendiri menghukum dirinya yang dia baca bukan
tak ada sifat hams, maknanya dia tak beri hak sifat itu, dia kena ulang balik dan datangkan hams dalam keadaan perlahan. Tapi kalau secara penilaian daripada pendengar, pemerhati sangat-sangat sukar untuk nak kesan bacaan seseorang itu huruf hams yang berbaris ada hams ataupun tak ada. Kecuali huruf hams itu berbaris sukun, berbaris mati, maka akan lebih jelas lagi-lagi huruf hams itu di akhir bacaan. Di tengah-tengah pun kita nak bunyikan, tetapi di akhir lagi nak kena bunyi, tapi dalam kita nak kena bunyikan itu, jangan sampai lebih daripada kadar bisikan. Ya, okey. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, dan untuk bila dah sebut huruf fa ini, tambahkan lagi untuk lebih jelasnya makhraj fa, sebab huruf fa pun sama juga tak ada dalam bahasa Melayu. Selalunya kita akan guna huruf pa, kepada, pada suatu hari, setiap hari, kita ada P. F jarang ada dalam bahasa Melayu kita. Jarang-jaranglah dalam perbualan. Jadi F di situlah huruf fa Arab. Fa Arab bukannya P, fa Arab F. Iaitulah apabila kita nak sebut fa, pastikan gigi depan atas sentuh bibir mulut bawah. Fa. Sambil-sambil nak sebut fa tu, lalukan angin ataupun bisikkan untuk sifat hams. Baik, alhamdulillah. Okey, berikutnya kita ada perkataan salatata. Saya rasa tak ada masalah. Minggu lepas kita dah bincang, iaitulah huruf-huruf yang kena keluar lidah. Ta, la, ta, ta. Salasata, huruf ta, tiga huruf, dua huruf ta di sini, dan ta sendiri pun kalau kita nak selamat daripada bunyi dalam ta, salasata, jadi kita nak kedepankan juga lidah, sentuhkan belakang gigi, ataupun kalau boleh gigitkan kepala lidah tu. Ta, salasata, ta. Bagi saya yang itu lebih selamat, tak menyalahi kaedah pun insya-Allah, dan sebutan pun lebih jelas. Okey, ingat kita ada huruf yang kena keluar lidah. Minggu lepas kita dah tekankan tapi kita tak rekod minggu lepas. Kita dah bincang panjang dah. Ada 3 huruf Huruf tha, huruf dha dan huruf dha. 3 huruf ni kena keluar lidah. Tha, dha, dha. Dalam keadaan apa sekalipun kena keluar lidah. Okey. Kita ada petak yang berikutnya, quru. Okey, perkataan quru kita dah bincang dah minggu lepas. Kalau ingat, kita boleh sebut semula lah. Siapa nak ambil ni? Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Mak wajib muttasil. Macam mana nak kenal mak wajib muttasil? Apabila huruf mak waw tu bertemu dengan hamzah yang berbaris dalam satu perkataan. Yang berbaris, okey. Tak perlu sebut yang berbaris, dengan huruf hamzah satu. Okay. Dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Okey, mak wajib. Berapa wajah dibaca di sini? Kalau kita wasol 4 atau 5, wakaf 4, 5, 6. 4, 5 atau 6 Jadi ada 3 wajah. Kalau kita berhenti di sini, dia akan jadi 3 wajah. Minggu lepas panjang lebar dah kita bincang yang ini. Kenapa tak jadi ma'aril sukun lah apa semua kan. Kalau ingat, kita dah bincang dah minggu lepas perkataan quru, iaitulah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Baik. Jadi bacaan kita di sini kita pilihlah. Nak pilih 4 ke, 5 ke ataupun 6. Tapi bila kita dah pilih satu wajah, maka kita nak kena istiqamah dengan wajah yang kita pilih itu untuk mad wajib muttasil. Kalau dah 4 semua, kalau 5 semua, kalau 6 semua insya-Allah. Okey, 6 tu hanya pada huruf yang pada kalimah yang wakaf lah. Pada kalimah mahmuzah, kalimah yang akhirnya hum hamzah, yang kita wakaf ke atasnya. Okey, saya baru teringat ayat ini kita dah bincang habisnya insya-Allah. Jadi saya rasa mungkin kita boleh pindah kepada ayat yang berikutnya, supaya kita dapat hukum baru. Okey, ayat 229. Ayat 229
Kita akan mulakan dengan petak pertama ni. Okey, ada apa di sini? Perkataan at-talaqu. At-talaqu ada hukum dan apa perhatian di perkataan ini? Silakan. Nampak macam mudah tapi macam banyak juga perlu dibahaskan. Ustaz, saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Hamzah wasal di permulaan kalimah, kita baca it baris bawah Ustaz. Yang ni baca baris bawah ke, baris depan ke, baris atas? Atas ke Ustaz, ayat ketiga. Okey. Tapi Okey, Ajas sebut pilih E tu, kenapa pilih E? Sebab huruf ketiga tu baris atas kan? Ketiga baris atas. Okey. Ini antara yang saya pernah sebut, kaedah ini tak boleh pakai semua keadaan. Ada keadaan-keadaan tertentu dia menyalahi. Sebab di sini kena baca A, tak boleh baca E. Walaupun huruf ketiga baris atas. Kita selalu ingat, daripada dulu lagi ingat untuk hamzah wasal, huruf ketiga baris bawah, huruf ketiga baris atas, hamzah dibaca I. Huruf ketiga baris depan, hamzah dibaca U. Kan? Daripada dulu lagi kita ingat. Tapi ada masa-masanya dan ada ketikanya, walaupun huruf ketiga itu baris atas, hamzah tak dibaca I. Hamzah baca A di sini. Okey, siapa ingat ini faedah ini dia termasuk dalam apa? Yang kena baca A di sini. Sebab dia ada kata nama alam ada depan dia tu. Depan Okey, bukan setakat kata nama, kita terus ambil setiap alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, izhar qamari, izhar idgham syamsi, hamzah wasalnya dibaca dengan atas mutlaqan. Buat selama-lamanya. Setiap hamzah wasal yang ada pada awalnya, awal perkataan itu, hamzah wasal itu untuk alif lam qamari ataupun untuk alif lam syamsi, hamzah itu hukumnya hamzah wasal itu hukumnya baca baris atas. Tak tengok, yang ni tak tengok huruf ketiga. Asalkan alif lam syamsi, alif lam qamari, terus baris atas. Okey, jadi kita yang ni tak pakai huruf ketiga, tak kira lah huruf ketiga itu depan ke, bawah ke, mati ke, tapi tak ada matilah. Depan ke, bawah ke, atas ke, bila alif lam qamari ada alif lam tu, terus hamzah wasal itu dibaca atas. Okey. Alhamdulillah, hamzah wasal di sini dibaca atas disebabkan dia di sini idgham syamsi ataupun alif lam syamsiyah. Dan alif lam syamsiyah, kita dah sebut minggu lepas, alif lam syamsiyah, tengok kepada huruf selepas lam itu, kalaulah huruf itu berbaris lagi sabdu, alif lam syamsiyah lah. Kalaulah huruf itu tidak ada sabdu dan sebelumnya lam itu ada sanda mati, itulah alif lam qamariyah. Mudah je. Untuk kita nak beza antara qamariyah syamsiyah, tengok kepada huruf yang selepas lam itu dan pada diri lam tu. Kalau ada lam tu ada huruf mati, ada tanda mati, maka qamari semua. Kalau lam itu tak ada tanda mati dan ta ataupun huruf yang selepas lam itu ada sabdu, semuanya idgham syamsi. Tak perlu kita nak hafal hurufnya. Sedangkan huruf alif lam qamariyah ada 14, huruf alif lam syamsiyah ada 14. Jadi payah kita nak hafal 14 untuk qamari, 14 untuk syamsi. Jadi tengok kepada tanda je. Asalkan ada hamzah wasal, selepasnya lam itu ada tanda mati, terus itu je alif lam qamariyah. Kalau sebaliknya tak ada lam mati, ada huruf berbaris lagi sabdu, semuanya syamsiyah. Idgham. Okey. Perkataan yang sama juga mungkin kita boleh jaga pa tebal, la tebal, la tipis, qu tebal. Qu tebal. At-talaqu. Okey. At-talaqu tak ada masalah. InsyaAllah kita boleh sebut dengan baik. Yang penting jaga tebal tipisnya. Okey. Perkataan yang berikutnya marratan. Marratan. Kita ada apa? Saya cuba Ustaz.
Okey, silakan. Ra jaga ketebalan dia sebab ra tu ra takdir. Dan tu ma'rif li sukun tu. Ta tu jaga mana sebutan ta tu nipis kita. Okey, ta Mam sifatnya okey, ta sifatnya tipis dan tan di situ adalah hukumnya ma'arid sukun. Okey, ma'arid sukun berapa wajah boleh baca? ma'rif li sukun ada boleh baca mana 2, 4 atau 6. 6 tak ada 2, 2, 4 atau 6. 2, 4 atau 6. Hmm. Betul 3 wajah. Okey. Ma'arid sukun boleh pilih 2 ataupun 4 ataupun 6. Dan selalunya ma'arid sukun inilah antara mad yang paling banyak dalam bacaan kita. Jadi betul-betul kita nak kena buat keputusan awal. Setiap kali kita nak baca, kita sendiri nak buat keputusan, ma'arid sukun saya pada kali ini saya nak pilih baca wajah berapa. Ini disiplinnya seseorang itu membaca Al-Quran, dia dah ada berjanji dengan diri sendiri. Dia kena jujur. Bagus tak? Kalau kita betul-betul jaga kan. Ini maksudnya kita betul-betul jaga hak tajwid dan hak kalamullah setiap huruf dalam Al-Quran. Kalau kita baca sendiri, tak ada orang perhatikan kita, tak ada orang semak cek kita, kita sendiri nak kena jujur. Dalam ma'aril sukun ni antara hukum tajwid yang kita sendiri nak kena buat perjanjian pada diri kita sendiri, buat keputusan, buat pilihan. Okey, bacaan saya kali ni saya nak baca qasar. 2. Bacaan saya kali ni saya nak baca 4. Tawassut. Mungkin satu masa bacaan saya kali ni saya nak hidupkan sunnah, iaitulah saya nak baca 6. Pernah tak siapa-siapa buat? Tak pernah, lepas ni buat. Ambil satu muka surat ataupun separuh pun. Cuba baca ma'aril sukun dengan wajah 6 harakat. Wujud ni memang boleh. Tapi kalau tak pernah kita pakai, tak pernah kita buat, rugi. Hidup dah lama. Dan hidup tak lama lagi. Tak tahu nak berapa banyak lagi kita nak hidup kan. Bila lagi nak guna ma'aril sukun wajah yang ketiga, iaitulah 6 harakat. Rugi kita tak gunakan. Sedangkan ada dalam tajwid dan ada dalam kaedah yang betul yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan jadikan sunnah ataupun wajah ini dilupakan ataupun ditinggalkan terus. Tak pernah kita pakai. Satu kali, sesekali, lama-lama sekali pun tak apalah. Sebab saya tahu dan kita memang tahu wajah 6 itu berat, sebenarnya berat. Kalau lagi-lagi kalau nak baca yang banyak. Sebab 6 tu panjang kan. Jadi cuba kita sekali-skalanya pilih surah pendek. Saya pilih kali ini nak baca ma'aril sukun wajah yang ketiga, iaitulah wajah yang isbah ataupun mad 6 harakat. Setiap kali jumpa ma'aril sukun tarik panjang sampai 6 harakat. Ini bagusnya. Jadi kita cuba amalkan ilmu yang kita tahu. Dan kita tak nak asal bunyi. Kita tak nak asal bunyi, maksudnya kita tak pernah ambil kira pun. Ma'aril sukun kadang-kadang 2 harakat, kadang-kadang 4 harakat, jadi rojaknya, jadi campur-campur. Itu pembaca Al-Quran yang tak ada peraturan, yang tak disiplinkan diri dengan hukum yang digariskan oleh ulama-ulama tajwid, yang mana mereka ambil daripada guru-guru mereka sampainya ke Nabi SAW. Dah tentunya bacaan yang paling tertibnya adalah bacaan Rasulullah SAW yang mengajarkan sahabat-sahabatnya. Sebab itulah sahabat-sahabat yang menjadi guru-guru Al-Quran ini, banyaklah cerita ataupun diriwayatkan daripada mereka. Mereka ambil berat sangat-sangat dan mereka akan memperbetulkan satu persatu hukum tajwid itu. Walaupun zaman Nabi SAW belum wujud lagi nama-nama tajwid, tetapi tentang panjang pendek, tentang dengung apa semua itu, mereka akan ambil berat dan akan tegur, walaupun tak cukup harakat, akan tegur supaya dicukupkan harakat panjang ataupun qadar mad itu. Jadi insya-Allah kita pun bila dah alhamdulillah di zaman sekarang ini teramat mudah untuk kita fahamkan tajwid ini sebaik-baiknya, maka untungnya kalaulah setiap kali baca kita dah ada perasaan itu, ma'aril sukun hendaklah diseragamkan
wajahnya. Kalau pilih 4, 4 semua. Kalau dia 2, 2 semua. Kalau 6, 6 semua. Jadi insya-Allah kita boleh pilih yang mana lebih sesuai dengan nafas kita dan tengok kadar baca yang kita nak baca. Kalau kita nak baca, contohnya target kita nak baca 1 juzuk 1 kali duduk. Jangan pilih yang 6 harakat pula. Memang sampai maghrib lah kita. Kan? Jangan pilih 4 harakat. Sebab apa? Sebab dia ada yang 2 harakat kan. Ini bijaknya kita pilih. Contohnya macam ni, kumpulan tadarus ni masya-Allah ni, hebat-hebat belaka ni. Ramai separuh dalam grup kita ini, dalam kelas kita ini, semuanya wakil semua dari tadarus dan ada pun yang dah dapat sertifikat gelaran ustaz pun. Jadi sangat-sangat wajar bila kita ada khatam Quran secara berjamaah, baca kadar 1, 2, 3 juzuk satu kumpulan. Di situ kita boleh explainkan kepada grup kita, mad aridis sukun itu cuba baca 2 harakat. Jadi cepat dan juga cantik bacaan itu. Jadi setiap mad aridis sukun hanya 2 harakat, 2 harakat. Tak payah kita nak tarik lagu Hijaz ke lagu apa yang panjang-panjang tu kan, di ujung-ujung tu. Jadi just 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat. Sangat-sangat cantik dan kena kepada keadaan yang kita nak baca banyak tu tadi. Tapi kalau kita baca sendiri-sendiri, baca dalam solat jadi imam ke ataupun baca solat sendiri ke, seeloknya pilihan yang paling tepatnya adalah 4 harakat. At-talaqu marratan. Itu cantik, 4 harakat. Tapi kalau pendek sangat, at-talaqu marratan fa imsakum, boleh baca tak salah pun, tapi macam cepat sangat habis sebab dalam bacaan biasa ni kita tak baca banyak. Tapi kalau baca yang panjang, kita nak tarik semuanya 4 lagi makan masa. Alhamdulillah. Kita tekan sikit malam ni berkenaan dengan pilihan wajah ma'ad lisukun. Sebenarnya semua kita layak untuk memilih yang mana lebih sesuai dengan kita, paling sesuai dalam nafas yang biasa ni, yang kita boleh dikatakan qari'ah yang normal, yang biasanya paling sesuainya wajah yang kedua, iaitulah 4 harakat. Dan mungkin ada antara kita, mungkin seorang dua tak ramai, yang nafasnya pendek. Dan kadang-kadang kita yang nafas biasa ni pun kadang-kadang ada masanya kita uzur, tak sihat ataupun ada batuk-batuk, nafas kita tiba-tiba tak boleh tarik panjang. Di situ kita dah boleh pilih yang 2 harakat. Di sini memang betul-betul dia ada sebenarnya cara untuk kita nak sesuaikan keadaan kita untuk membaca dengan baik. Dia tak semestinya mesti kena 4 harakat, mesti nak kena tarik juga, nak paksa diri kita, tak boleh. Tak semestinya begitu. Kalau kita dah tahu, insya-Allah pilihan tu tepat dan bacaan kita pun cantik. Okey. Orang macam musabaqah Ustaz, dia ma'arif disukun tu berapa harakat juga? Kadang-kadang di situ juga, di musabaqah tu hakim akan bagi markah penuhnya bagi qari yang bijak. Sama juga, dia nak baca panjang, dia nak baca yang 6 harakat, jaga-jaga. Bila dia pilih 6 harakat kan, macam dia beranikan diri, dia pilih 6 harakat. Jadi nak kena jaga-jaga, semua dalam bacaan dia tu nak kena 6 harakat belaka. Jadi qari tu betul-betul ataupun peserta tu betul-betul nak kena pilih wajah yang betul-betul cantik ataupun sesuai dengan bacaannya, nafasnya. Kalau dia pilih 4 harakat, jadi hakim ni akan perhati, ada tak yang kurang daripada 4 harakat? Kurang je potong markah. Sampai tahap tu lah. Tapi kalau dia bijak ataupun memang dia terror, memang dia mantap, dia boleh menguasai, dia mutqin, dia masuk itqan, dia mutqin. Jadi dia pilih 2 harakat. Jadi memang cantik. Maknanya dia jaga. Itu kadang-kadang dia akan jadi markah, bonus markah bagi dia sebab dia pilih lain pada yang lain. Selalunya orang tarik kan. Dia ni pilih yang lain pada yang lain tapi dia memang mantap. Jadi di situ hakim akan tertarik. Sebenarnya dalam peserta musabaqah ramai-ramai ni, katakan kalau musabaqah tahfiz, hafazan ni, kebanyakan wakil yang datang semua mantap hafazan. Semua dah lancar. Kebanyakanlah. Tak sepatutnya ada salah dari segi ingatan ataupun hafazan. Jadi apa yang kelainannya? Ada cara bacaan tu. Jadi cara bacaan tu kadang-kadang lagu pun semua elok, semua merdu, semua apa. Jadi peserta yang bijak, dia akan
cari sesuatu yang boleh menarik perhatian hakim supaya memberi markah yang lebih. Di situlah mungkin boleh dia baca wajah dua harakat contohnya. Jadi dia seragamkan semua, mesti hakim akan sangat-sangat menarik sebab hakim tahu dua tu pun boleh baca dan peserta ni baca dengan baik. Maknanya dia betul-betul pilih dan juga dia buat yang terbaik. Dia tak campur-campur. Jadi insya-Allah Haji Samad kalau tercalon untuk jadi peserta mana-mana musabaqah, pilihlah. Pilihlah wajah yang sesuai dengan nafas. Jangan tersalah pilih. InsyaAllah. Manalah tahu. Saya pun nak cadang kepada Ustaz Haji Mustafa kita. Sekali-sekala buatlah musabaqah antara peserta tadarus. Ni belum ada lagi ni. Buat musabaqah Haji Hanafi. Ingat tanda ni. Buat satu kalinya musabaqah antara peserta tadarus. Nanti undang saya jadi hakim, tak apa. Menarik tu. Kita buat musabaqah, kita buat dua kategori. Siapa nak masuk hafazan, siapa nak masuk taranum. Tapi taranum tak payahlah lebih-lebih sangat. Taranum ikut level kita je lah kan. Jadi menarik tu. Sekali-sekalanya buat suasana sikit bagi semua layak jadi peserta belaka. Nak tunggu wakil Singapura, wakil Malaysia, wakil Thailand, tak tahulah bila kan. Buat kita wakil kita sendiri dalam kumpulan tadarus. Boleh dah buat musabaqah sesama kita. InsyaAllah. Kita ketua kelas ada tak malam ni? Kalau ada, mungkin dia take note. InsyaAllah dia boleh bincang dengan top 3 ataupun top 10-nya. Okey, kita ada sikit lagi masa. Mungkin kita habis sampai biasan. Fa'imsakun. Pergi sikit lagi. Tak fa'imsakun, saya rasa tak ada masalah. Mim mati bertemu dengan sin. Hukumnya izhar syafawi. Fa'imsakum bima'rufin. Okey, kita gabungkan kum dengan bi. Fa'imsakum bima'rufin. Okey, yang ni siapa nak ambil? Kum bima'rufin. Okey, ada 2 session lagi, kita boleh berhenti, lepas tu kita boleh rehat dah. Kum bima'rufin, ada apa di sini? Saya cuba lagi lah Ustaz. Okey, silakan. Kum iklab. Okey, apa yang iklab? Macam mana iklab? Siapa bertemu dengan siapa? Mim berjumpa dengan huruf ba. Jadi dibaca mim tu dibaca tertutup bibir sikit je Ustaz. Okey, di sini mim bertemu dengan ba ke apa yang sebenarnya bertemu dengan ba? Mim mana mim? Mim kecil tu. Kaf dengan mim kecil dengan huruf ba. Oh, ramai pula dia ajak geng dia jumpa dengan ba. Mula mim seorang je, lepas tu ajak geng pula, ajak kaf pula. Okey. Okey, ini satu-satunya hukum iklab yang saya sendiri pun baru ni tertinggal. Jadi di sini dia tak nampak sebenarnya. Sebenarnya di sini mim di sini yang dah siap. Ini mim wujud, ini dah diproses. Berlakunya proses iqlab, menukar, pertukaran antara nun mati dengan tanwin, daripada nun menjadi mim mati, daripada tanwin menjadi mim kecil. Di sini dah ditukarkan. Sebenarnya di sini adalah tanwin. Tanwin dhammatain, tanwin depan 2 bertemu dengan huruf ba. Apabila bertemu dengan huruf ba, diiqlabkan, ditukarkan, dipalingkan huruf tanwin tu ataupun nun yang ada pada tanwin itu bertemu dengan ba, ditukarkan nun itu menjadi huruf mim. Kenapa kena tukar? Sebab nun dengan ba jauh tempat keluarnya, agak susah sikit. Jadi dalam bahasa Arab ini untuk memudahkan, tukarlah kepada mim dan mim dengan ba tempat keluarnya yang sama. Hajar Wana tadi sebut kata cara kita nak dengung 2 harakat, kita rapat bibir mulut tapi rapat sikit, jangan rapat semua. Ini satu kaedah yang dahulu-dahulu dan mungkin masih lagi ada guru-guru Quran yang baca begini. Tapi kebanyakan dan guru-guru saya pun memilih untuk kita terus rapatkan. Kita terus rapatkan bibir mulut. Fa'imsakum bima'rufin. Tak perlu lagi kita nak bagi ada ruang sehelai kertas ke, sehelai daun ke,
bagi guru-guru saya yang memilih wajah ini pun hujjah, alasan mereka sangat-sangat memuaskan. Sedangkan alasan yang kata nak kena ada sehelai kertas ataupun daun tu pun ada alasan juga. Kenapa tak boleh rapat sangat? Sebab nak membezakan antara iqlab dengan ikhfa' syafawi. Ikhfa' syafawi dah tentunya mim bertemu dengan ba, yang itu rapatkanlah. Sebab memang mim tu tempat keluarnya di dua bibir mulut. Adapun di sini asalnya bukannya mim, asalnya nun mati. Untuk nak kekalkan asal ini, sebab itulah tak boleh rapat sangat, nak mengisyaratkan kepada yang tuli, hanya yang celik mata bila tengok kepada bibir mulut kita tak rapat, dia tahu hukumnya ini hukum iqlab. Itu alasan bagi mereka yang mengatakan iqlab ini tak boleh kita rapatkan bibir mulut. Tapi bagi yang kata boleh rapat dan kena rapat, sebab apa? Mereka bagi alasan hukum iqlab sendiri pun dah tukar daripada nun yang susah nak menjadikan senang, tukar kepada huruf mim. Bila dah tukar jadi huruf mim, kita pula jadikan susah. Kita pula nak susahkan, tambah lagi susah. Daripada nun tu nak jumpa dengan ba pun dah susah, tukar jadi mim, kita pula menyusahkan, nak bagi rongga-rongga pula. Kadang-kadang sampai ulang 2-3 kali, rasa tak puas sebab macam terapat ataupun tersentuh bibir mulut. Jadi macam tambah susah lagi. Jadi bagi mereka, alasan mereka, bila dah iqlab, bila dah tukar jadi mim, mim terus dah. Kenapa lagi nak kekalkan, nak samar-samarkan ataupun nak separuh-separuh mim nun pula? Itu ulama yang terkininya termasuklah yang paling antara yang hebat sekarang ni, itulah Dr. Aiman As-Suwaid. Dia pun dah pilih untuk rapatkan, dan dia pernah cerita, dia kata 20 tahun dia mengajar jangan rapat, dan bila dia dah dapat pencerahan daripada guru-gurunya begini, dia kata dia tinggalkan 20 tahun itu. Yang tak rapat itu, dia ambil pendapat yang terus rapat. Dan kita pun ambil yang terus rapatlah, lebih mudah sebenarnya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala banyak dalam ayat-ayat Quran menyatakan, bacalah Al-Quran ini dengan senang, bacalah dengan Al-Quran dengan tenang, bacalah Al-Quran dengan mudah. Sebab Allah permudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, untuk memudahkan untuk kita jadikan sebagai zikir, untuk kita jadikan sebagai peringatan. Fahal mim mudzakir, fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin. Makna taisir, makna mudah ni, dia asal maknanya pergi kepada untuk nak jadikan sebagai tadabbur, kepada insaf, kepada menghayati. Tapi dalam masa yang sama, dalam istilah ataupun dalam bahasa pun, taisir ni adalah memudahkan kita baca Al-Quran. Jangan kita tanattu' ataupun kita ta'annut, istilah-istilah ini, iaitulah kita nak menyusahkan sampai terherok-herok lidah kita, mulut kita, sampai sengit-sengit badan kita semata-mata nak baca Al-Quran. Tak adalah sampai tahap itu. Tapi kalau kita tak jaga, ada tu lagi-lagi huruf dad kan, sampai nak kena nak kena apa tu, sengit kepala sikit sebab nak keluarkan dad di sebelah kiri ataupun kanan. Semua ni insya-Allah kita ambil yang mudah, yang lebih selamat. Last kali au tasrihum, saya rasa tak ada masalah. Rihun, hum sama juga, di sini ada mim. Dan perhatikan mim kedua-duanya, mim untuk iqlab ini mim yang ada kaki. Mim yang tak ada kaki itu mim waqaf lazim, waqaf wajib. Yang ni mim yang tak ada kaki, yang ada kaki ni adalah mim untuk huruf hukum iqlab. Au tasrihum bi ihsan. Last kali bi ihsan. Masa kita dah lebih, kita ada bi ihsan. Satunya yang perlu jaga di sini adalah hamzah baris bawah ni, bi, jangan bi Bi ihsan boleh berlaku boleh jadi kita bi. Dan dah tentunya orang kata kegemaran ramai di sini, iaitulah habdas. Habdas, kegemaran ramai. Pastikan ha itu betul-betul pedas. Jangan semar-samar, ataupun ialah kalau kita tak makan pedas pun syaratnya bacaan ha tu tetap kena bunyi di tengah-tengah halqum. Bi ihsan.
fi ihsan. Di sini pun sama juga. Last sekali bila kita wakaf, di sini kita kena pilih mad arid lisukun, wajah yang sesuai dengan kita. Saya rasa sampai sini. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk malam ini nampaknya perbahasan kita tak ada mendalam sangat dari segi hukum tajwid, dari segi hukum-hukum yang berat. Cuma saya rasa antara yang menarik pada kelas kita pada malam ini, pilih wajah ma'arid sukun itu biar menjadi satu amalan kita. Setiap kita baca, fokus tu kena ada waktu kita baca, bukan datang sendiri. Saya yakinlah, minta maaf lah saya tak tuduh siapa-siapa, saya tak tunjuk siapa-siapa, saya tak sebut nama siapa-siapa. Mungkin antara yang ramai-ramai ni memang ma'arid sukun ikut datang. Ikut suka dan ikut mudah. Jadi bergantung kepada nafas akhir tu. Sebab ma'arid sukun dan di hujung-hujung bacaan kan. Bergantung kepada nafas akhir tu. Kalau ada baki, kita belanja lebih sikit. Kan? Kita belanja sampai 4 harakat. Tapi kalau tak ada baki lagi, kita dah guna banyak untuk hukum-hukum lain, tak apalah kita jimat, kita save sikit, kita buat 2 harakat je. Kebanyakan, mungkin ada antara kita, itu keadaannya, kita tak ambil kira pun ma'arid sukun 2 ke 4 ke 6. Jadi bermula pada malam ni, insyaAllah, untuk tambah lagi tajwid kita lebih indah dan lebih sempurna, cuba pilih ma'arid sukun. Setiap kali nak baca, buat keputusan nak baca 2 ke 4. Kalau dah 2, jaga semuanya 2 belaka seragam tu. Kalau dah pilih 4, jaga semua 4. Jadi di sini dia akan memberi peringatan kepada kita. Kalau kita jaga, kalau kita dah pilih 4, setiap kali kita nak wakaf, kita nak kena betul-betul simpan nafas tu untuk ma'arid sukun. Mesti nak kena standby. Nafas tu, jangan kita pakai habis nafas, ujung-ujung tiba-tiba ada ma'arid sukun lah. Nafas dah habis. Kan? Jadi terpaksa kena kurang daripada 4 harakat, maka jadi kita terperangkaplah di situ. Bila kita pilih wajah tawassul 4, setiap kali kita baca, biar ada nafas baki sebelum kita nak wakaf. Jadi di situ kita akan betul-betul berhati dan indahnya kita akan betul-betul ambil fokus supaya tak berhenti mengejut sampai habis nafas kita. Sebab saya ada qari-qariah dalam kelas-kelas saya, dia cuba sebolehnya dia akan berhenti di tempat ada tanda. Kalau boleh dia tak nak berhenti tempat yang tak ada tanda. Di situlah dia akan pancit, di situ dia akan macam hujung-hujung serak-serak suara. Jadi saya kata daripada kita nak cari yang baik, kita dah tinggal yang lebih baik. Itu yang kesalahan nanti kadang-kadang lebih teruk lagi daripada yang kita boleh berhenti walaupun tak ada tanda wakaf. Itu sahaja daripada saya untuk malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah menjadikan manfaat dan menambahkan ilmu kita lagi tentang tajwid kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والصحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Selamat malam semua. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum insya-Allah. Saya off 2 minggu Ustaz Masya-Allah. Nak ke mana tu Ji? Musafir Ustaz. Musafir ke Kota Baru ke? Ada orang tu datang Kota Baru tak cakap. Dia nak balik baru cakap. Dia cakap nak musafir jauh tapi dia senyap je, dia nak balik baru cakap. Okey. Tak apa, insya-Allah selamat Haji, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih.